محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم افتح أبواب علمنا اللهم افتح أبواب معرفتنا اللهم افتح أبواب حكمنا اللهم افتح أبواب أسرارنا اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وآذاننا يسمعون بها وأعيننا يبصرون بها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita bertemu pada malam ini. Nak habiskan kitab tak habis-habis. Ada beberapa muka surat je lagi, apa lain je lagi ni. Ni mungkin malam ni atau bulan ni habis. Tapi tak tahulah. Lagi saya baca, lagi saya nak hurai banyak. Sampai tahap kalau saya nak hurai banyak, 2 perenggan, 3 perenggan je. Itu masalahnya, kan? Itu nak macam mana? Bila nak keluar tu, sayang kalau saya tak cerita. Makna orang tak faham. Bila dia nak sampai, dia nak sampai, saya nak sampaikan tu, dia dah sampai apa? Contoh-contoh mulhim-mulhim tu. Rugi saya tak sampaikan kerana kalau tak sampai orang tak faham. Kita berhenti dekat hari tu masih lagi dalam bab saya mesti memahami tentang pemusatan amal Islami. Bulan 10 sekali je saya hadir, bang. Kali kedua saya tak hadir, kan. Saya pergi Kelantan hari bulan 10, Bulan 11 saya hadir tak? Tak hadir. Saya tu bulan lepas saya tak hadir. Hadir. Catatan saya lah sekali 22 hari bulan 10, 23. Saya hadir 10 subuh. Catatan saya. Mungkin sinilah kot.
firman Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita berhenti sejenak memerhatikan, menelitikan atau jalan atau cara-cara yang ditempuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan mengamati ini kita dapat mengetahui secara jelas sejauh manakah keselarasan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan matlamat dan tabiat manhaj Islami. Dengan matlamat dan tabiat manhaj Islami. Manhaj ni silibus Islam. Matlamat Nabi SAW berdakwah, kita faham, kena faham mulai jelas mulai yang akan kita perbahaskan. Sebenarnya kalau kita nak baca keseluruhan sirah Nabi SAW, dari Nabi kecil sampailah Nabi wafat. Nabi jadi Nabi bila, tuan-tuan? Itu jadi Rasul. Jadi Nabi sebelum 40. Ketika mana? Ketika Jibril datang belah hati Nabi. Bila? 4 tahun. Faham Nabi adalah seorang Nabi sebelum jadi Rasul ketika 4 tahun. Apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi dapat wahyu mulhim. Wahyu ni ada dua. Wahyu yang kita baca ayat Al-Quran, ataupun mulhim yang Allah guide sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka bila Allah bersihkan hati Nabi dengan Allah datangkan Jibril dan Mikail membelah hati Nabi dan membuang kotor-kotor yang ada dalam hati Nabi, ketika itulah mulhim ataupun wahyu sirri datang kepada Nabi SAW. Mulhim daripada Allah, tapi dia tidak berdakwah. Boleh faham Dia tidak berdakwah kerana apa yang dia dapat untuk dia, bukan untuk orang. Bermula dakwah ketika berjumpa dengan Jibril dalam gua apa? Gua Hira. Dalam gua Hira. Itu bermula dakwah. Bermula diangkat menjadi Rasul. Okey. So sirah Nabi dari kecil sampai ke besar itu, sampai ke wafat itu, sebenarnya ada ulama kata tak payah ambil. Sebenarnya dari itulah kita kena tengok. Bila kita tengok sirah dia ketika bergaduh, orang bergaduh nak buat Hajar Aswad. Betul? Bergaduh semua kabilah, siapa yang berhak untuk buat Hajar Aswad? Semuanya lah sekali Nabi yang angkat bumbuh dan Nabi yang letakkan Hajar Aswad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat cium Hajar Aswad, maksudnya tuan-tuan dapat cium apa? Athar Nabi. Cium Hajar Aswad, kita dapat merasa itulah tempat benda yang Nabi pernah sentuh. Kita pencinta Nabi. Lepas tu kita tengok, ustaz, yes, orang Pakistan banyak bid'ah. Dia bukan bid'ah, dia sapu tu dia nak rasa macam sinilah Nabi. Dia rasa kehebatan Nabi sampai nak pegang, walaupun asar Nabi ataupun kesan-kesan Nabi dia nak pegang. Doktor saya masa di Mesir kata, kalau kamu kata dia Syiah ataupun bid'ah, sebenarnya bukan dia bid'ah. Dialah orang yang pencinta Nabi. Doktor saya dalam kuliah saya sebut. So Nabi SAW
jelmaan rahmat Allah. Faham jelmaan rahmat Allah. Acap kali saya sebut, dalam dunia ni 1% saja rahmat Allah turun kepada kita. Itu pun pecah. Pecah Rahman, pecah Rahim. Pecah Rahim pula pecah lagi. Pecah Rahman, pecah lagi. Pecah Rahman, apa? Orang Islam ke tidak Islam ke, aku bagi oksigen. Orang Islam ke, orang kafir ke, Fir'aun ke, aku bagi makan. Itu Rahman. 1% kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, cukup faham Bismillahirrahmanirrahim. Turun melalui siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun melalui siapa? Muhammad. Kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada apa-apa. Sehingga kan Nabi Adam pun tak diampunkan dosa. Dia tawasul, Nabi Adam tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat Muhammad ampunkan dosaku. Allah kata, Allah terkejut. Mana kau tahu Muhammad? Muhammad tak dilahirkan. Aku tahu penting bagimu Muhammad itu kerana tertulis di arasmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak akan engkau combinekan. Ini kok dia punya percakapan. Engkau tak akan satukan kalau dia bukan orang yang penting bagi engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu satu-satu jalan cara untuk kita kembalikan rahmat Allah, iaitu cara ikut Nabi sebiji-sebiji. Jangan duk lari. Ikut Nabi sebiji-sebiji. Pada hakikatnya perjalanan hidup Nabi dengan segala ciri perincian yang merupakan asas dan dasar mesti dicontohi oleh setiap petugas amal Islami di setiap masa dan tempat. Kita tengok Hamas. Contoh Hamas. Bila pelepasan asrar, pelepasan banduan perang, orang Israel, Yahudi tadi yang ditangkap oleh Hamas, apakah dia punya reaction? Kita tahu kan, bahkan dia orang macam tak pergi mana, macam dia orang pergi ke bercuti, siap boleh bercium berpeluk sebelum balik ke Israel. Tu apa dia tu tuan-tuan? Tu apa dia? Itulah cara Nabi melayan banduan perang, tahanan perang. Orang Muslim yang ditangkap oleh Israel balik hilang hidung lah, balik patah tangan lah, balik putus kaki lah, betul? Dan dibiarkan. Sebenarnya dari situ orang kalau nampak, sebab itulah di Amerika, di Eropah hari ini tersentuh dengan Hamas. Hari ini tuan-tuan kena tahu, berbondong-bondong manusia masuk Islam. Tak sampai 10 tahun Amerika akan dikuasai oleh orang Islam. Tak sampai 10 tahun England akan dikuasai oleh Islam. Dulu kita tak boleh nak fikir macam mana Islam boleh masuk kat diorang. Ini kan? Asar rahmatan lil alamin. Cara Nabi ajar untuk mencapai manhaj Islam. Itulah manhaj Nabi SAW ajar. Maka terviral. Agak-agak dengan macam tu, orang akan nampak apa? Dulu orang kata Hamas, 20 tahun dulu orang kata Hamas teroris. Betul? Orang Amerika seluruh mengatakan teroris, orang England mengatakan teroris, pengganas.
apabila hari ini lisanul hal afsahu min lisanil kalam. Nabi SAW menyebut. Lisanul hal, berdakwah dengan perbuatan lebih fasih, lebih bagus daripada berdakwah dengan mulut. Hamas perlu cakap ke? Nabi Muhammad macam ni? Tak perlu. Bila nampak macam tu, orang nampak inilah sebenarnya Islam. Hamas perlu berkata ke kami bukan teroris? Tak perlu. Bila nampak macam ni, orang kata sebenarnya Hamas bukan teroris. Boleh faham? Lisanul hal afsahu min lisanil kalam. Siapa yang mendapat qabsun, siapa yang mendapat percikan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan nampaklah macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayan para banduan-banduan perang ketika Nabi hidup. Tuan-tuan tak terasa ke? Oh, macam ni kita tak tahu. Kita yang duduk sini tak tahu. Mereka yang mengkaji. Cerita Salahuddin Ayyubi bila menangkap siapa? Bila bertemu dengan Richard Lionheart kan, dapat tahu bahawa Richard Lionheart sakit, dia pergi merawat. Dia famous kan. Kita tak nampak, tapi bila tengok hari ni kita nampak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya manhaj Nabi. Daripada tenteram dalam kehidupan negara yang tenteram hinggalah dalam keadaan berperang pun rahmatnya kita nampak. Sejarah perjalanan hidup Nabi SAW memaparkan uslub atau cara dakwah yang selamat. Di samping ia juga memaparkan kesenian atau teknik-teknik dakwah yang perlu berhubungan dengan orang lain. Seterusnya Rasulullah SAW mendedahkan cara bagaimana menghadapi masyarakat jahiliyah dan cara meruntuhkannya. Masyarakat jahiliyah zaman Nabi teruk pada zaman kita ke? Sama je tuan-tuan. Jahiliyatul moden. Zaman Nabi berjoget-joget ada, zaman ni pun dah ada berjoget-joget balik. Zaman dulu kahwin dah lama tak ada sanding Haji Makno. Tiba-tiba zaman sekarang dah ada bersanding. Dulu zaman 80-an, 90-an ustaz-ustaz dah berjaya untuk mengadakan majlis kahwin tak bersanding, tak ada karaoke. Tapi zaman sekarang ada karaoke balik. Mana dia tenggelam timbul. Hari ni dulu kita tak adalah konsert seteruk pun yang datang Scorpion. Lagu Scorpion kan. Datang Malaysia Scorpion. Teruk ke Scorpion? Tak teruk pun tuan-tuan. Dia tak bawa agenda LGBT. Dia just rock. Lagu pun lagu cintan-cintun je, tak ada lagu membesarkan Tuhan lain. Hari ni tak teruk tak? Sama je balik pada zaman jahiliyah. Jahiliyah tak kenal Allah. Hari ini cuba manusia yang lain dari Islam cuba menjauhkan umat Islam daripada Allah. Jauh ke dekat persamaan, ada persamaan ke? Ada persamaan. Maka Nabi SAW contoh sahaja. Contoh sebagai petunjuk untuk kita dekat kepada masyarakat. Tuan-tuan jadi imam, jadi Bilal berat tuan-tuan, jadi EJK surau berat. Kena di pundaknya untuk menyampaikan cara Nabi. Cara fikirlah macam mana. Minta dengan Allah buka jalan, buka macam mana.
untuk hidupkan balik zaman 80-an, 90-an. 90-an zaman kemuncak. Saya tengok, saya yang hidup ni nampak zaman kemuncak Islam, yang di mana orang Islam mula pakai tudung. Macam dulu Tok Guru pun tak pakai tudung. Tok Guru pun tak pakai tudung, pakai selendang aja. Kan? Kemuncak lah awal 90-an. Mula trend pakai tudung labuh. Ni patah balik. Kan? Tapi adalah perubahan. Manhaj itu perlu ikut manhaj Nabi SAW. Di sini diperturunkan pada beberapa garis panduan Nabi SAW. Pertama, mengisytiharkan bahawa ubudiyah hanya kepada Allah sahaja sejak awal-awal dakwah lagi. Ubudiyah maknanya pengabdian kepada Tuhan hendaklah declare awal-awal. Ubudiyah iaitu pengabdian. Sembahyang sebahagian daripada ubudiyah. Apakah ubudiyah paling besar, tuan-tuan? Ubudiyah paling besar sembahyang ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ubudiyah paling besar tidak mensyirikkan Allah walaupun dengan sesuatu itu qalbi, berpaut kepada hati. Hati perlu disucikan sebelum perkara-perkara lain masuk, nak bawa kepada lain. Maka kita AJK Surau, AJK Masjid kena buat program-program ubudiyah, penyucian hati, mengenal Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Yang pertama, pengisytiharan yang dibuat bukan secara olok-olok atau pura-pura, supaya matlamat dakwah itu jelas kepada para pendakwah dan orang yang didakwah. Firman Allah, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, surah Al-Anfal. Sesungguhnya Allah yang memisahkan golongan yang buruk daripada golongan yang baik. Pengisytiharan ubudiyah ini adalah dalam berbagai bentuk, namun wahyu yang diturunkan ke dalam kalbu Nabi SAW berpusat pada satu pengertian sahaja, iaitu pengabdian manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, iaitu hidup mereka, setiap urusan hidup mereka sama ada dalam ubudiyah maupun rububiyah. Apa dia rububiyah? Apa dia ubudiyah? Kalau macam dalam tauhid 3, dia terbahagi pada asma' sifat, rububiyah wa uluhiyah. Ubudiyah adalah pengabdian. Rububiyah adalah pengesaan Tuhan. Apa beza uluhiyah dengan rububiyah? Uluhiyah adalah beriman dengan Allah, dia Tuhan yang esa. Itu uluhiyah. Rububiyah adalah beriman dengan Allah, dia Tuhan pentadbir segala-galanya. Hari ini saya mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan duduk mendengar, telinga dipakai, duduk mendengar. Siapa yang tadbir kita hari ini, ketika ini? Kita tak terlepas dari pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. So jangan bangga
Jangan rasa hebat. Oh, boleh aku boleh duduk dalam masjid surau. Orang lain, kawan-kawan aku duduk minum kedai kopi tengah makan tom yam. Jangan rasa hebat. Kerana itulah termasuk dalam rububiyah dia yang mentadbir kita. Telinga yang kita diberi hari ini, Allah berikan kita untuk mendengar kuliah atau mendengar benda-benda yang baik. Itu kehendak Allah dengan rububiyah Allah. Mata hari ini kita tak dulu suka melihat benda-benda yang maksiat, tetapi hari ini benci untuk melihat benda maksiat. Rasa sampai TikTok perempuan yang tergedi-gedi tu kita tengok TikTok FB ke TikTok ke, tengok benda perempuan yang tergedi-gedi tu kita calit naik atas. Calit tu tadi rasa apa? Rasa nak marah, benci nak tengok. Maka itu rububiyah Allah. Maka uluhiyah, rububiyah dan ubudiyah tu mengabdikan diri total ikhlas kepada Allah, tidak mensyirikkan dengan sesuatu pun. Buat jadi imam, buat jadi kerja sebagai ahli AJK surau, AJK masjid, bukan nak benda lain, nak redha Allah. Kena takdir, kena takrir tu. Tiap-tiap pagi kena takrir. Duduk saja raditu billahi rabba wa bi islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bukan sebut dengan mulut. Sebut dengan mulut dan hati dan faham. Raditu billahi rabba, aku beridha Allah sebagai Tuhanku. Ya Allah, apa yang berlaku pada hari ini semuanya dalam pentadbiran-Mu. Ya Allah, apa yang aku hari ini sembahyang subuh berjemaah, baca Quran, itu duduk dalam aku redha Engkau sebagai Tuhanku. Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad itu sebagai nabiku. Mana apa sahaja yang Nabi suruh, aku tetap redha walaupun tidak bertentangan dengan kehendak nafsuku. Buang tuan-tuan, kalau ada kita bertentangan dengan kehendak Nabi SAW, maka kita tidak jadikan Nabi sebagai Nabi kita. Kena ikrar tiap-tiap pagi. Sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in telah menempuh pelbagai bentuk ujian, penderitaan, penyiksaan, ketekanan dan tekanan. Namun mereka tidak pernah berganjak sedikit pun dari jalan ini, jalan ubudiyah dan rububiyah, atau memilih jalan yang mudah dalam perjuangan mendongkong akidah dan mengajak manusia kepada akidah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Ini masuk di dalamnya rububiyah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sababun nuzul surah ini kita faham. Abu Jahal, Abu Lahab dah pening kepala nak buat macam mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Sehingga kan apa cara dia sekat kat sini, dia blok. Dia blok untuk buat boykot kepada Bani Hashim. Dakwah sampai. Dia pergi tangkap Nabi, pergi buang tuang kat Nabi perut unta. Dakwah bergerak juga. Dia kepung Nabi SAW. Dakwah sampai juga, Nabi tak kira. Akhirnya dah blank. Orang kafir Quraisy dah blank. Macam ni aku buat tak mau, aku buat macam ni pun tak mau berhenti juga, Itulah kita.
Kok mana pun itulah manhaj Nabi. Duduk macam mana pun, apa ujian pun, apa tawaran pun, kita tak boleh jual agama kita dengan dunia. Ya, salahnya hari ni puak-puak jual agama dunia ni banyak. Senang je tuan-tuan. Kan? Kalau saya cakap kain pelikat pun, kau bagi kain pelikat pun, tu kan cerita politik. Tapi senang. Kuatkan hati, kekalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Kita boleh faham yang ni aku buat kerana Allah, bukan kerana aku nak hidup dunia semata-mata. Setiap perkara yang kita buat, maqsuduhu ilallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, kata ulama. Setiap perkara yang kita buat, maksudnya aku hanya engkau ya Allah. Tak ada selok nak bagi anak, tak apa aku nak ambil habuan dunia sikit. Tak ada. Straightforward. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma ubiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan kecuali mereka menyembah aku, mengabdikan diri kepada aku secara ikhlas-ikhlasnya. Ikhlas tu apa tuan-tuan? Kena mengajilah ikhlas. Kan baca surah ikhlas banyak-banyak tapi baca surah ikhlas banyak-banyak mendatangkan ikhlas. Kita ni, guru saya cakap masa hidup kena habis 70,000 surah ikhlas. Tuan-tuan 1,000 habis tak? Barulah dekat kubur bercahaya. Tak sempat lah ustaz. Duduk saja ni, musafir jalan, anak bawa kereta, jangan tidur, baca surah ikhlas. Balik Kedah 4 jam, 2,000 boleh dapat. Balik Melaka sejam, 1,000 boleh dapat. Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sebab tu kalau lepas tahlil jangan buat 3 je. Kalau boleh buat 11. Kan dalam tahlil tu 3, 7 atau 11. Betul Pak Imam? Kalau ibu buat 11, bukan untuk orang lain pun, untuk kita sama. Banyakkan ikhlas. Bangun malam, dari sunat ni solat sunat yang saya dapat. Sembahyang hajat 4 rakaat. Rakaat pertama 10 qul huwallah, rakaat kedua 20 qul huwallah, bagi salam rakaat ketiga 30 qul huwallah, rakaat keempat 40 qul huwallah. Buat minta apa hajat apa minta, tapi yang penting kita nak hati kita Allah ikhlaskan. Boleh pak? Senang je ustaz. Paling lama 20 minit. Jadi 15 minit dah siap. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, bangun bagi salam, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Macam tambahkan amalan sikit. Surah Ikhlas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Ini apa? Offer. Abu Jahal, Abu Lahab offer kepada Nabi, Muhammad, macam inilah kita buat one day for you, one way. 1 untuk kau, 2 untuk aku. Cerita Piramli. 3 untuk kau, 4 untuk aku. Kan? Hari pertama kami semayang cara engkau, hari kedua engkau semayang cara aku. Offer. Senang. Engkau nak apa sebenarnya? Nak harta? Kami boleh bagi harta. Berapa banyak nak jadi? Jutawan, billionaire, billionaire kami boleh bagi. Nak apa? Nak perempuan? Perempuan kami akan cari perempuan yang cantik-cantik, aku kahwinkan engkau. Nak apa? Nak jadi raja? Kami boleh bagi tahta kami. Tapi syarat, hari pertama engkau semayang kami semayang ikut engkau, hari kedua engkau semayang ikut kami. Syarat. Inilah panggil
Budak zaman sekarang tak apa. Nabi SAW tak ada kompromi dengan Islam. Straightforward. Islam is Islam. Tak ada campur baul dengan bukan yang datang daripada Islam. Kebenaran ini yang paling berhak, yang paling berhak untuk ditakuti oleh orang-orang mukmin, diikuti oleh orang-orang mukmin, sekalipun harga dan pengorbanan untuk mengikuti terlalu mahal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surah Kahfi, baca malam Jumaat ni, hari Jumaat baca tadabbur. Nabi SAW sebut, siapa yang membaca surah Kahfi setiap hari 10 ayat awal, 10 ayat akhir, terlepas daripada fitnah Dajjal. Bukan hafal tuan-tuan, hafal kakak tua boleh hafal. Hafal kakak tua boleh hafal. Kan saya sebut seorang ulama ajar kakak tua dia mengucap la ilaha, nampak orang macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bila time mati dia tak sempat nak sebut la ilaha illallah. Ulama tu sedih. Pasal yang sebut tadi la ilaha illallah kakak tua bukan dengan hatinya. Yang disebut dengan baca surah Kahfi tuan-tuan, baca dengan hati. Apa dia baca dengan hati? Bukan baca dengan hati ni. Bukan baca dengan hati ni. Baca dengan memahami apa isi kandungan dan minta Allah buka faham apa maksud ayat ni. Ayat yang 10 awal, 10 akhir yang Nabi tekankan. Saya nak bagi tahu, kalau dalam ayat pertama, dalam 10 pertama dia ada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau ayat 10 yang terakhir apa dia? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itulah punca kenapa Nabi suruh kita baca 10 awal 10 akhir. Cari. Katakanlah kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Tuhan Rabbukum ni rububiyah. Allah tak sebut minallah wa qulil haqqu minallah dalam ayat ni. Tapi Allah sebut wa qulil haqqu min rabbikum. Masuk tu lagi? Okey, kita berhenti ayat ni. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a wa man syaa'a falyakfur. Ini yang paling kita takut. Siapa yang nak, siapa yang maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang kafir biarkanlah ia kafir. Surah tu lah. 1 minit lagi. Jadi ayat ini tuan-tuan, adakah Allah nak biarkan kita adakah kita nak milih jadi orang yang kafir ataupun nak jadi orang beriman? Kau nak jadi orang kafir, atas engkau, Allah kata. Nak jadi orang beriman, atas engkau. Tapi kita yang faham, kita pilih ke? Bagi orang liberal, kita boleh pilih. Orang yang tak faham, kita boleh pilih. Salah. Salah. Kita kena minta lah dengan Allah jadi orang yang beriman. Saya rasa takat su saja. Ada pen nak, maaf. Saya lupa bawa pen dah. Bag ni lalu ada pen, ni tak ada pen. Kalau tak ada pen, saya terulang-ulang lah cerita, baca kitab ni kan. Tuan-tuan tak bawa kitab. Kalau tuan-tuan bawa kitab, tuan-tuan tanda, saya tahu. Saya rasa takat tu saja untuk kali ini. Apa yang kurang itu berada di saya, hamba yang lemah. Dan apa yang baik itu dari Allah. Sesungguhnya semuanya, segalanya daripada Allah. Maka tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih bang. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ورجعنا إلى الله وندمنا